Sejak kebelakangan ini, kes COVID-19 melibatkan kluster tempat kerja dan tapak binaan merekodkan angka yang membimbangkan. Untuk memahami tindakan yang sedang dan akan diambil, terutama di tapak pembinaan, bersama kita ketika ini adalah Ketua Eksekutif Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB Malaysia, Datuk IR Ahmad Asri Abdul Hamid. Baiklah Datuk, terima kasih kerana sudi bersama dengan Astro Awani. Terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Okey, baik Datuk, mungkin kita boleh terus saja kepada soalan dan kita menyaksikan jangkitan COVID-19 ini melibatkan kluster tempat kerja, terutama tapak pembinaan makin membimbangkan. Bagaimana pandangan CIDB sendiri susulan peningkatan kes ini? Silakan Datuk. Okey, CIDB memang memandang serius tentang peningkatan penularan dalam sektor pembinaan ini. Kalau kita tengok dalam asalnya ada satu kluster yang besar adalah kluster pembinaan yang dinamakan kluster Daman Lela. Dan pada semalamnya pula diumumkan pula ada kluster yang lagi satu iaitu kluster Bintang. Jadi kluster Daman Lela sehingga kini saya difahamkan mengikut KKM jumlah kes telah meningkat melebihi 1,500 dan juga kluster Bintang semalam kata salah saya dalam 75. Jadi memang bagi kita ini satu situasi yang mencabar untuk CIDB dan juga untuk sektor pembinaan secara amnya. Sebagaimana yang semua sedia maklum, CIDB memang melaksanakan penguatkuasaan setiap hari semenjak PKP dulu lagi, dan setakat ini kita telah melaksanakan lebih kurang 13,600 pemeriksaan tapak binaan yang melibatkan 8,000 projek. Dan secara puratanya sebulan kita melaksanakan 2,000 pemeriksaan tapak. Jadi kita sekarang ni kita bercadang untuk meningkatkan lagi pemeriksaan tapak kita dan khusus kita menumpukan penguatkuasaan kita khususnya untuk meningkatkan kepematuhan kepada SOP. Setakat pemeriksaan kita sehingga kini kita dapati bahawa terdapat 781 projek yang tidak memenuhi SOP, yang mana kita ada keluarkan surat amaran dan juga ada juga kita keluarkan arahan tutup tapak, dan semua projek-projek tersebut sekarang ini telah pun mematuhi SOP, jadi kita benarkan semula projek untuk dilaksanakan. Apa yang kita dapati dalam pengalaman kita dengan kluster Damansara ini, akan Daman Lela ini adalah dia ada 3 aspek yang kita perlu lihat dari segi pematuhan SOP. Yang pertamanya adalah pematuhan SOP di tapak bina itu sendiri. Yang keduanya pematuhan SOP di tempat penginapan. Dan yang ketiganya, lagi satu yang serius daripada kluster Damansara ini adalah daripada hasil penularan daripada pergerakan pekerja daripada satu tapak bina ke satu tapak bina yang lain. Misalnya kalau kita tengok kluster Daman Lela, projek Damansara bermulanya daripada projek Damansara, mulanya daripada 7 November itu 15 kes sahaja di Daman Lela Damansara tersebut. Tetapi subkontraktor yang melaksanakan projek di projek tersebut telah pergi ke beberapa projek yang lain, so sehingga kini kluster Daman Lela melibatkan 5 projek lah. 5 projek. Maknanya satu daripada aspek yang kita perlu tekankan adalah tentang pematuhan SOP dari segi pergerakan pekerja itu sendiri. Jadi kita melihat bahawa penularan di kluster Daman Lela ini dia merebak pada dia start macam saya sebut tadi 7 November telah dihebahkan 15 kes, seterusnya sehingga 15 November tu dia telah meningkat kepada 720 kes. Jadi kita Kementerian Kerja Raya memandang serius perkara itu, khususnya Yang Berhormat Menteri Kanan Kerja Raya Yang Berhormat Datuk Seri Fazilah, dan beliau telah menganjurkan satu sesi libat urus yang melibatkan yang turut dihadiri oleh Menteri Sumber Manusia Datuk Seri S. Saravanan dan juga Ketua Pengarah Kesihatan sendiri Tan Sri Dr. Nur Hisham, Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara Datuk Haji Rozi, dan juga Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Zainal Abidin Hassan. Dan mesyuarat tersebut telah diadakan pada 19 November yang melibatkan lebih daripada 40 persatuan-persatuan yang mewakili keseluruhan sektor pembinaan seperti pemaju, kontraktor, konsultan dan juga pembekal binaan. Jadi pada mesyuarat tersebut kita telah membincangkan cara-cara dan inisiatif-inisiatif yang perlu diambil bagi mengawal penularan COVID-19 ini dalam sektor pembinaan.
Okey, baik Datuk. Kita lihat sebelum ini CIDB ada juga menggesa majikan ataupun kontraktor sendiri untuk melakukan ujian swab test. Adakah selepas ini langkah-langkah ini akan diwajibkan ataupun bagaimana? Okay. Daripada mesyuarat yang saya sebutkan tadi, maka semua dengan hujah dan juga justifikasi yang telah diberikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Sdn Tan Sri Dr. Nur Hisham, maka semua bersetuju bahawa kita perlu mengambil satu langkah yang drastik bagi mengawal penularan COVID-19 dalam tapak pembinaan. Secara khususnya semua bersetuju bahawa kita perlu apa yang ditermkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan, kita perlu penny wise, kita jangan penny wise tapi pound foolish. Maknanya sekiranya kita tidak mengawal, maka apabila satu tapak bina itu didapati mempunyai kes COVID-19, seluruh tapak akan ditutup. Projek tidak dapat berjalan, maka itu kontraktor akan menanggung kerugian yang besar. Jadi pihak kontraktor pun setelah mendapat justifikasi dan penjelasan daripada Ketua Pengarah Kesihatan pada mesyuarat tersebut telah bersetuju bahawa kita perlu mewajibkan ujian saringan COVID-19 kepada pekerja-pekerja asing. Dan pada hari berikutnya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Keselamatan, telah mengumumkan bahawa saringan bagi pekerja-pekerja asing COVID-19 ini adalah wajib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, Selangor, Negeri Sembilan, Sabah dan Pulau Pinang. Dan apa yang bagusnya adalah Kementerian Kesihatan sendiri bersetuju untuk mengiktiraf ujian yang dilaksanakan secara RTK antigen. Jadi ujian RTK antigen ini adalah satu kaedah yang kosnya lebih murah, keputusannya lebih cepat, dan kita juga mempunyai kapasiti ujian yang cukup. Jadi dengan pengiktirafan itu, maka kita tidak akan mengganggu perjalanan projek-projek yang sedang dilaksanakan. Dan apa yang bagus sumbangan daripada Kementerian Sumber Manusia khususnya adalah Perkeso telah bersetuju untuk menanggung kos pekerja-pekerja asing yang mencarum kepada Perkeso dengan kos banyak RM60. Jadi kalau kos ujian itu lebih daripada itu, maka ianya perlu ditanggung oleh majikan. Dan bagi pekerja asing yang bukan pencarum, kos ujian saringan COVID-19 ini perlu ditanggung sepenuhnya oleh majikan. Okey, baik Datuk. Bagaimana pula dengan dari segi pematuhan supaya mewujudkan protokol tindak balas kecemasan ini bagi penyediaan dan pelaksanaan tata cara pengurusan kes-kes kecemasan sekiranya terdapat jangkitan? Dalam SOP tapak bina memang jelas disebutkan di situ bahawa salah satu tanggungjawab kontraktor adalah untuk mengadakan satu protokol tindak balas kecemasan atau crisis response protocol dan menyediakan tata cara pengurusan kes-kes kecemasan untuk jangkitan COVID-19. Dan dan seterusnya dalam SOP juga menyebut bahawa keperluan kontraktor untuk melantik seorang penyelaras untuk menyelaraskan langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19 di tapak bina. Penyelaras tersebut bolehlah daripada SHO, Safety and Health Officer, ataupun Site Safety Supervisor misalnya. Dan CIDB dalam pemeriksaan tapak kita akan berjumpa dengan penyelaras ini untuk memastikan bahawa protokol tindak balas kecemasan itu ada dan dipatuhi. Dan setakat yang kita pemeriksa, kebanyakan boleh katakan semua syarikat mempunyai protokol tindak balas kecemasan. Tetapi apabila ada kes-kes dalam sektor pembinaan ini, pemerhatian saya adalah Kementerian Kesihatan Malaysia memainkan peranan yang sangat penting, dan Kementerian Kesihatan Malaysia ini bagi saya telah berjaya mengawal dan menguruskan isu-isu ini dengan sangat baik sekali. Apabila jadi saja kes, maka KKM akan datang dan seterusnya memastikan bahawa protokol-protokol ini dipatuhi dan seterusnya tindakan-tindakan susulan yang sesuai diambil. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada Ketua Eksekutif CIDB Malaysia, Datuk IR Ahmad Asri Abdul Hamid, di atas perkongsiannya, dan sekali lagi perinciannya akan kami bawakan di buletin seterusnya.